Kepelbagaian bahasa dalam satu keluarga adakah ia satu keperluan ataupun ia merupakan satu kehendak yang kita boleh pilih dalam masyarakat sekarang? Kerana apa? Kalau kita lihat keadaan dalam masyarakat kita sekarang, dalam setiap keluarga terutamanya generasi baru, anak-anak mesti dan juga wajib belajar bahasa lain. Contohnya bahasa Inggeris, sehingga kan anak-anak pada hari ini menjadikan bahasa Inggeris merupakan satu bahasa utama pada mereka. Jadi adakah ini satu situasi yang baik berlaku dalam keadaan masyarakat kita sekarang? Jadi untuk kita bercakap mengenai perkara ini, tajuknya kepelbagaian bahasa dalam keluarga dan juga kesejahteraan kanak-kanak, saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Rabiatul Adawiyah daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia untuk kita bercakap kepada anda semua, dan juga slot ini dibuka juga kepada anda. Nanti kami akan letakkan nombor telefon, anda boleh hubungi kami untuk berikan soalan ataupun nyatakan pendapat anda. Kami buka dan juga kami sangat alu-alukan pandangan dan juga soalan anda. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi menjemput saya pagi ini ke studio. Sebelum tu saya nak cakap, Ridwan introduce saya sebagai Dr. Rabiatul Adawiyah. Kalau pergi ke fakulti, saya ada nickname. DUIA. DUIA, saya ada nickname. Kalau Ridwan pergi ke fakulti saya, nak jumpa Dr. Rabiah, orang tak kenal. Dr. Ruby. Dr. Ruby. Nama dia famous. Nama dia sedikit moden. Okey, baiklah. Jadi hari ini 15 minit ini saya akan panggil Dr. Ruby. Dr. Ruby, apakah yang dimaksudkan dengan kepelbagaian bahasa dalam keluarga? Macam saya cakap tadi, adakah ia merupakan satu keperluan sekarang? Sebab dulu anak-anak banyak tahu bahasa Melayu je. Nak belajar bahasa lain dekat sekolah itu pun terpelat-pelat. Macam mana? Okey, saya sangat suka pendahuluan Ridwan tadi. Sebenarnya kan, sebelum kita pergi kepada keluarga, kita pergi ke masyarakat kita dulu ya. Kalau kita tengok masyarakat Malaysia ni, sebenarnya kita memang kepelbagaian bahasa itu adalah bukan sahaja keperluan. Kalau dalam bahasa komputer kita panggil default setting. Default setting. Kita buka mata lahir kat Malaysia ni sebenarnya dah pelbagai bahasa. Dan selalunya lah kan, kita selalu ingat kepelbagaian bahasa itu macam bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Tamil. Ini kepelbagaian bahasa. Tidak. Bahasa Melayu itu sendiri, contoh saya ambil satu saya, bahasa Melayu itu sendiri ada dialek kan. Dialek tu dalam bahasa Melayu itu sudah ada kepelbagaian bahasa. Okey, saya bagi contoh. Okey, silakan. Saya bercakap dengan Ridwan sekarang ni. Dalam bahasa Melayu saya kata separuh formal ya. Separuh formal. Adakah Ridwan bercakap macam ni di rumah? Tidak. Tentulah tidak. Saya orang Perak. Saya orang Perak. Saya cakap dengan lelaki teman cakap dengan lelaki teman pasal Perak. Nampak tak? Lelaki teman. Kalau orang biasa suami saya. Suami saya. Jadi nampak tak bila saya tukar sikit, dah ada kepelbagaian bahasa. Okey, sekarang dah nampak default setting ya dalam keluarga tu. Okey, mari sekarang kita tengok struktur keluarga pula di Malaysia. Sebab bila kita bandingkan keluarga barat dengan keluarga Malaysia lain, keluarga barat mereka ada ibu, bapa, anak-anak. Kan? Itulah selalu yang kita nampak. Tapi keluarga di Malaysia ni, kita ada ibu, kita ada bapa, kita ada anak-anak. Ibu tu ada sebelah ibu pula. Bapa sebelah bapa pula. Jadi kalau kita ingat 2 tahun lepas sebelum pandemik kan, kalau beraya tu musim perayaan meriah. Jadi sebelah ibu dalam keluarga di Malaysia ni boleh nampak kepelbagaian bahasa. Contohnya kita ambil bangsa Melayu ya. Kalau saya dengan suami cakap bahasa Perak. Kan? Tapi kalau orang yang contohnya berkahwin dengan orang Kelantan, dia ada bahasa dialek Perak, dialek Kelantan, nanti belah ibu tu nak bercakap bahasa pelat apa pula? Pelat Kelantan ke, pelat Perak ke. Jadi dalam bahasa Melayu itu sendiri sudah ada kepelbagaian bahasa. Dan Ridwan tambah tadi apa? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Okey, saya nak cakap ni lah tentang bahasa Inggeris. Sebenarnya bahasa Inggeris ni kita bukan sahaja memang satu keperluan. Tapi kita kena ingat kanak-kanak zaman sekarang mereka ada lagi satu pengaruh atau pendedahan iaitu media digital. Media digital ni sebelum kanak-kanak masuk ke sekolah mereka sudah terdedah pada media digital beberapa tahun. Jadi bahasa Inggeris tu sangat dominan walaupun belum masuk sekolah lagi. Sangat dominan. Sehingga menyebabkan mereka berfikir dalam bahasa Inggeris. Dan itulah mereka boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Jadi apakah kriteria untuk seseorang itu dikategorikan sebagai seorang yang menguasai pelbagai bahasa? Okey, saya akan terangkan. Saya bersemangat ni. Selalunya lah
kan kita selalu kategorikan orang yang boleh bertutur bahasa bila kalau awak boleh bertutur awak menguasai bahasa ini. Macam contohnya lah, saya bagi contoh, saya cakap bahasa Melayu formal dengan Ridwan dah 1 bahasa. Balik rumah bahasa Melayu Perak 2. Lepas tu saya di universiti saya mengajar pelajar-pelajar saya dalam bahasa Inggeris sudah 3. Saya bertutur 3 bahasa ni. Kita panggil seseorang yang aktif semua bahasanya. Okay. Tetapi ada juga orang yang menguasai pelbagai bahasa tapi salah satu bahasa itu pasif atau tidak aktif. Contohnya, mereka yang faham boleh bertutur bahasa Melayu, faham bahasa Inggeris tapi tak boleh bertutur bahasa Inggeris. Ini pun kita panggil kepelbagaian bahasa juga. Jadi bukan semata-mata percakapan, kefahaman. Saya nak share satu lagi, nak kongsi satu lagi tentang hasil kajian saya yang insya-Allah akan diterbitkan tahun depan. Kami kumpul data Januari 2020 sebelum pandemik. Kami pergi ke sekolah kebangsaan di Gombak, di tadika kerajaan, dan kami rekod kanak-kanak yang baru masuk sekolah. Jadi kami nak tengok bila mereka masuk ke sekolah, apakah mereka punya pencapaian bahasa Inggeris tu. Okay? Jadi daripada 100 orang ni kami nampak 20% kanak-kanak boleh bertutur bahasa Inggeris itu kerana ibu bapa sudah perkenalkan di rumah. Yang 80% ni, 80% ni mereka tidak boleh bertutur. Tetapi kita tak boleh terus cakap tak boleh bertutur kan. Mereka tak boleh bercakap tapi mereka boleh faham bahasa Inggeris. Jadi kami datang dan kami berbual dengan mereka, kami minta mereka lakukan sesuatu aktiviti, mereka boleh buat. Beza tu Ridwan sebab contohnya lah sekarang saya bagi contoh kenapa saya rasa pelajar-pelajar saya semua tahu saya ni penggemar Hindustan. Saya penggemar Hindustan. Contoh Ridwan, kalau ada orang datang sini dan suruh kita buat sesuatu dalam bahasa Hindi, Ridwan boleh buat? Tak ada subtitle, tak boleh. Tak boleh. Saya pun tak boleh. Saya tahu piar je dengan pagal hair. Piar tu cinta, pagal gila. Saya tahu itu saja. Maksudnya saya dengar tapi saya tak faham. Berbeza dengan kanak-kanak yang saya dalam kajian saya itu, mereka dengar dan mereka faham tapi mereka tak boleh bertutur. Jadi ini yang kita kategorikan pasif. Tapi dah tak banyak dah kiranya, maksudnya dah ada lah bahasa itu sudah ada dalam mereka. Mungkin mereka belum boleh bertutur tapi boleh faham dah. Jadi apakah kaitan kepelbagaian bahasa ini dengan kesejahteraan kanak-kanak? Sebab apa? Bukan kata bila anak-anak boleh bercakap bahasa Inggeris melebihi daripada boleh bercakap bahasa Melayu, setengah-setengah orang dia tak suka. Kenapa tidak mengangkat bahasa sendiri, kena mengangkat bahasa orang lain? Betul. Di mata orang biasa ini dia tidak sejahtera lah kepada anak-anak. Tapi apa kaitan ni? Adakah ini sejahtera untuk anak-anak? Bila nak cakap kesejahteraan anak-anak ni, saya kecilkan pada 3 lah. Satu, kita cakap tentang ikatan keluarga. Ikatan kekeluargaan ni sebab kita bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India kan. Jadi macam yang Ridwan cakap tadi, sebenarnya saya nak tekankan, sebenarnya sekarang ni sudah ada satu trend di Malaysia, kita panggil Anglicization trend, di mana saya faham ibu bapa risau pasal penguasaan bahasa Inggeris anak-anak. Tambah pula kan dengar kat media, graduan tak reti cakap bahasa Inggeris. Tapi perbandingan ni lain tau. Kita cakap pasal graduan. Graduan ni generasi bila? Anak-anak kita sekarang generasi bila? Landscape tu tak sama langsung. Jadi oleh kerana itu saya cuba bayangkan dalam keluarga Melayu tadi, kalau terlampau bersemangat sangat nak introduce, nak bahasa Inggeris, nanti raya macam mana? Nak macam mana nak berkomunikasi dengan tok, pak menakan, mak menakan semua kan? Kalau anak saya kata itu situasi yang berlaku sekarang. Saya akan paksa anak saya, pergilah nak minta duit raya, nasib lah. Tak payahlah suruh mak pula minta duit raya. Kan dia kenalah bercakap dalam Perak punya dialek tu nak bunyi. Jadi sebenarnya itu satu. Cuba bayangkan. Jadi kalau yang sepatutnya dalam kita memperkasakan bahasa Inggeris tu, kita martabatkan sekali bahasa-bahasa di Malaysia ini. Jadi kita galakkan anak kita. Sebab mereka akan ada ikatan emosi dengan ahli keluarga itu sendiri. Lepas tu yang kedua saya nak tekankan tentang daripada kepelbagaian bahasa ni datang juga kemahiran berkomunikasi. Sebab bahasa datang dengan budaya. Jadi bila mereka mempelajari bahasa, mereka belajar budaya juga. Jadi bila mereka dah belajar pelbagai budaya ini, mereka secara otomatiknya mereka tahu menjaga sensitiviti. Jadi itulah kelebihannya. Nombor 3 saya nak cakap tentang kemahiran minda atau kognitif. Jadi hasil dapatan kajian dah banyak tunjukkan yang
kanak-kanak yang mempunyai lebih satu bahasa ni, satu, mereka lebih kreatif. Macam saya cakap tadi, bahasa dengan budaya. Okay. Lepas tu, diorang mempunyai kemahiran eksekutif otak yang lebih tinggi. Apa tu eksekutif otak? Macam kita nak multitask, ya? Kita ada banyak kerja, kita nak mulakan dengan mana? Itu kemahiran yang mereka dari dapatan kajian lebih tinggi di kalangan kanak-kanak yang bukan sahaja menguasai, yang terdedah pun pelbagai bahasa ni, mereka lagi tinggi kemahiran itu. Maksudnya kita tak boleh nak marahlah kanak-kanak zaman sekarang yang terdedah dengan pelbagai bahasa hingga boleh dikatakan meminggirkan bahasa kita sendiri. Tidak. Maksudnya itu generasi mereka, landscape untuk mereka, generasi mereka. Jadi bagaimana kalau kita dah lihat ini adalah satu perkembangan yang positif, titik-titik positif yang perlu kita develop dan juga bangunkan kemahiran anak-anak dengan kepelbagaian bahasa. Bagaimana ibu bapa boleh memupuk kemahiran pelbagai bahasa ni? Okey, macam ni. Bagi saya, pengkaji bahasa, yang macam Ridwan cakap tadi, landscape yang positif, ya. Saya rasa tak positif sebenarnya. Saya ada kerisauan sebagai pengkaji bahasa sebab macam ni. Bahasa Inggeris sangat dominan. Dan saya risau dalam tempoh 5 hingga 10 tahun, apa akan jadi pada bahasa-bahasa lain? Adakah akan hapus? Sebab kita dah ada contoh di Singapura. Bahasa tidak terhapus, tetapi tutur kata untuk masyarakat Malaysia itu mungkin terhapus. Tapi bahasa datang dari tutur kata. Okey. Jadi saya nak cakap bagaimana di rumah ibu bapa boleh pupukkan kepelbagaian bahasa. Pertama sekali, penerimaan bahasa itu. Penerimaan kepelbagaian bahasa. Maksudnya kita ibu bapa, yang itu yang paling penting sekali. Mereka kena macam positif terhadap semua bahasa. Jangan terlalu cenderung kepada satu bahasa. Mengagungkan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris lupa pula bahasa-bahasa ibunda kita. Ataupun tiba-tiba ada stigma negatif. Jangan, bahasa penjajah tak boleh juga. Jadi kita kena anggap semua bahasa ni adalah medium untuk berkomunikasi. Lebih banyak bahasa kita perolehi lagi bagus. Jadi dan anak-anak kita sangat sensitif tentang penerimaan ni. Walaupun contoh saya tak bertutur Mandarin, saya tak boleh bercakap Tamil, ya. Tapi saya galakkan anak saya. Tapi anak saya nampak, ibu dengan ayah kata belajar Mandarin, belajar Tamil bagus. Jadi nanti mereka keluar, mereka ada jumpa kawan-kawan dari kaum Cina, dari kaum India. Nanti mereka sendiri akan belajar. Jadi sebenarnya nombor satu tu adalah penerimaan kepelbagaian bahasa di rumah. Sebab anak-anak kita akan nampak tu dulu. Maksudnya ibu bapa yang sepatutnya dedahkan. Jangan ada stigma. Stigma tu kita tak nak. Betul. Kataannya jangan ada stigma. Jadi itu dia antara buah fikir yang disampaikan oleh Dr. Rabi'atul Adawiyah daripada Universiti Islam Antarabangsa yang merupakan penolong profesor dan juga penyelaras unit perkembangan Dwi Bahasa Kanak-kanak Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan UIAM. Terima kasih banyak-banyak Doktor kerana kesudian untuk berkongsi mengenai kepentingan kepelbagaian bahasa dalam sesebuah keluarga, terutamanya apabila kita melihat generasi baru kita sekarang ini yang berbeza sangat landscape dan juga senario pembesaran mereka. Kita tidak boleh bezakan, kita tidak boleh samakan dengan apa yang berlaku pada generasi seusia saya lah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada doktor. Baiklah, selepas ini kita akan ke Met Malaysia untuk melihat tinjauan cuaca bersama dengan penerbit yang akan bersama dengan anda, Nur Ihsan. Silakan.